Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita pada hari ini selepas berhari raya dan berada di dalam bulan Syawal yang mana di antara bulan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita untuk kita meneruskan siri amalan-amalan yang terbaik setelah kita berpuasa 30 hari dalam bulan Ramadan, ya, 29 ke 30, tapi saya cukup dah 30 kerana balik di Mekah. Dan bagi kita yang telah mencukupi tarikh yang ditetapkan syarak, maka itu telah sempurna, maksudnya sebulan berpuasa. Dan diikuti dengan, kalau siapa yang sudah berpuasa 6, Alhamdulillah tahniah. Dan siapa yang belum, teruskan usahanya, kerana ianya merupakan waktu-waktu yang diberikan peruntukan dan fadilat yang lebih untuk kita meraihkan banyak mana amalan yang terbaik untuk kita persembahkan kepada pencipta kita yang maha agung dan maha pemberi rahmat kasih sayangnya kepada kita untuk menambahkan siri-siri amalan yang begini memerlukan kesungguhan. Dan jangan berputus asa dalam rahmat Allah kerana Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi insya-Allah bulan Syawal kita ambil kesempatan dalam siri meneruskan amalan-amalan soleh, berbagai-bagai amalan soleh, tetapi dikhususkan pada bulan Syawal ini dengan adanya puasa 6 Syawal. Ya, tak kira kita ambil selang-seli ataupun bagaimana kedudukannya, buatlah. Yang penting kita dapatkan dalam bulan Syawal ini 6 hari yang kita pilih untuk berpuasa kepada Allah. Ya, jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah menerima amalan kita dan dimasukkan dalam siri amalan yang terbaik dan ganjaran pahala yang besar, dan mudah-mudahan kita raihkan di syurga nanti insya-Allah. Ya, mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih lagi dalam bicarakan berkaitan dengan zikir-zikir ataupun kalimah-kalimah yang seharusnya menjadi sebutan sebagai seorang yang beriman, yang tidak leka, tidak lupa dengan menyebutkan nama-nama Allah yang Maha Agung. Ya, dalam siri doa-doa, zikir-zikir harian yang kita baca. Tuan-tuan dan perempuan, inilah hamba Allah yang mana Allah telah mengatakan di dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kami jadikan jin dan manusia ini melainkan tujuan dia mengabdikan diri kepada Allah. Tujuan dia tidak mensyirikkan Allah. Oleh kerana itu, dalam bab ini adalah secara mutlak kita kena faham inilah tujuan kehidupan kita. Bukan tujuan kita, kehidupan kita ni, ya, bila hari raya tu nak makan lemang je. Sampai habis lemang, ya, habis rendang pun masih lagi kita berhari raya. Tidak. Tetapi tujuan yang Allah jadikan raya ke, dalam hadis, dalam siri doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kehidupan kita di dunia ini penuh dengan kebaikan. Ya, dan minta kehidupan akhirat pun penuh kebaikan. Ya, ini di antara tujuan kehidupan kita. Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, nusukku, hidupku, matiku, semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan perempuan, hari yang telah berlalu begitu pantas bagi kita. Perjalanan yang hendak kita tuju makin dekat. Confirm makin dekat. Bila usia kita meningkat, berarti perhentian itu makin dekat. Macam kita berjalan, ya, berjalan ke satu tempat, misalnya kita nak pergi ke Kuala Lumpur. Kita menuju dari rumah kita atau dari Taman Tun atau dari mana sekalipun menuju ke Kuala Lumpur dah dekat. Bila kita bergerak aja kereta menuju ke Kuala Lumpur, dia dah dekat. Kuala Lumpur tidak bergerak, begitu juga dengan ajal kita. Tidak bergerak. Kereta kita bergerak 1 kilometer, 2 kilometer. Umur kita bergerak 1 kilometer, 1 tahun, 2 tahun. Ya, dan berakhir kepada noktah. Ya, noktah dia bila sampai di Kuala Lumpur 0 kilometer.
bila sampai ajal kita, zero usia kita. Jadi inilah perjalanan yang mana kita kena faham elok-elok kehidupan kita ini di bawah pemerhatian Allah, di bawah maksudnya Allah yang mengarahkan kita melakukan perjalanan hidup kita dengan cara yang betul. Baik, di sini kita mulakan dengan tajuk kita, doa memohon keampunan. Muka surat 364, hadis yang ke-317. Doa memohon keampunan. Ya, memohon Allah ampunkan kita, istighfar, yakni menghapuskan dosa-dosa kita. Penting. Ya, ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan, bila kita menyaksikan doa-doa ini, terutamanya dalam bentuk yang dikatakan keampunan, memohon keampunan, istighfar. Ya. Istighfar ini adalah satu kalimah memohon keampunan kepada Allah agar Allah ampunkan, bersihkan dosa kita. Kerana sifat orang yang bakal masuk syurga ini ialah mereka dosa-dosa tak ada. Mereka ini tidak ada dosa. Jadi itulah di antara sifat-sifat ahli syurga. Selagi ada dosa, maka di situ akan diseksa ataupun dia dihukumkan. Sebagaimana yang kita tahu bahawa hukum-hukuman akhirat itu adalah di antaranya ciri penghapusan dosa. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, yang ada iman dia sebesar zarah sekalipun, maka penghapusan dosa itu berbentuk di akhirat nanti ialah wallahu a'lam, di antaranya bentuk siksaan-siksaan. Allah akan ampunkan kepada siapa yang dikehendakinya. Tetapi penghapusan di antara kategori penghapusan dosa-dosa itu, terutamanya dosa-dosa kabair, dosa-dosa besar ini yang menyebabkan seseorang itu dibenamkan dalam neraka, yang pernah kita ceritakan apabila dia dibenamkan di dalam neraka, usad di kalangan orang mukmin, orang yang melakukan dosa di kalangan orang mukmin ini, cara pembersihannya begitu. Selain dari pengampunan Allah kepada siapa yang tanpa diseksanya, hanya dia yang mengetahui. Di sana ada hamba-hamba yang akan diseksakan mengikut hadis yang diterangkan. Macam kita, baju kotor kita, ya, baju ni dah pakai, dah apa, dah kotor kan. Maka cara pembersihan dia tak boleh sidai macam baju bersih yang ada di kedai-kedai ataupun di butik-butik tu, tak ada. Dia akan disangkut. Baju yang baru-baru bersih tu disangkut. Ya. Ataupun dah sidai disangkut, di airnya, lepas tu disangkut. Tetapi baju yang kotor ni dia akan diambil dan dimasukkan ke dalam washing machine dan dibasuh. Sehingga dia bersih, dia letakkanlah shampoo, sabun apa semua. Lepas tu diproseskanlah. Begitu juga dengan usad, orang-orang yang berdosa di kalangan orang mukmin. Orang mukmin yang bersih dia akan terus diduduki di tempat-tempat istimewa. Tetapi bagi mereka yang berdosa ini, maka mereka ini sehingga kemuncak yang disebutkan dalam hadis mengatakan bahawa di kalangannya hingga hangus, sehangus-hangusnya. Lalu diangkat, dibawa ke air syurga, yang mana air syurga itu menghidupkan balik. Maka dia dibenamkan dalam air itu, lalu tumbuhlah balik sel-sel badan dia. Ya, tumbuh balik sel-sel badan dia dan lalu dia hidup kembali. Ini agak menarik tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, ya, kepada orang-orang yang bagaimanapun kita berdosa, beristighfarlah, jangan takut. Satu. Yang kedua, peluang bagi mereka yang imannya bersih, ya, ia akan dapat juga masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Okey, jadi pembersihan itu diperlukan. Tuan-tuan dan perempuan, syirik, orang yang melakukan syirik, dia tidak boleh dibersihkan. Ya, seolah-olah lekatan dosa itu seperti satu lekat pakaian kita terkena cat ataupun terkena yang tidak mungkin dikeluarkan. Maka akhirnya biasanya baju-baju macam ini dibuang. Dan orang-orang yang berdosa di kalangan ahli neraka yang berbentuk syirik, bermula daripada syirik. Lepas tu perkara-perkara usad, dosa-dosa yang lain itu, ya, seksaan dia lain, tetapi bermula daripada syirik yang mengekalkan mereka di dalam neraka ini, ya, maka disebabkan itulah
api pun tidak boleh menghilangkan dosa mereka. Berbeza dengan orang yang beriman. Ya, dia tidak syirik tetapi dia buat dosa-dosa usad yang berbentuk kabair, dosa-dosa besar, masih ada ruang lagi pembersihan dia. Kerana seolah-olah ya akidah masalah tauhid itu membersihkan, menjaga dia daripada kekotoran yang tidak boleh dibersihkan dengan api neraka. Subhanallah. Pertama, kita minta lindung kepada Allah daripada api neraka. Dan kedua, kita mintakan Allah pemudahkan kita dimasukkan ke dalam syurga. Baik. Jadi, itu di antara perkara yang berkaitan dengan pembersihan dosa. Bila dah tak ada dosa, baru dia diruangkan, dibenarkan baginya masuk syurga. Ya Allahumma ja'alni minha. Ya, kita minta Allah jadikan kita di kalangan ahli syurga yang kalau boleh kita dimasukkan tanpa hisap. Kalau boleh dimasukkan dalam syurga itu tanpa merentasi ataupun dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ya, saya amat rasa takut sangat-sangat. Ya, terutamanya kita dalam keadaan kita mengajar, kita beramal dengan amalan Al-Quran dan As-Sunnah, tiba-tiba mungkin tersilap. Ya, oleh kerana itu kita minta Allah tidak mengambilkan perkara-perkara yang tersilap yang kita lakukan. Ya, terutamanya kita diarahkan berdoa berkaitan dengan masalah syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka bima la a'lamu. Maksudnya, ya Allah, aku mohon perlindungan kamu ya daripada melakukan syirik kepadamu aku ketahui, dan aku beristighfar kepadamu, aku mohon keampunan kepadamu yang mana aku tak ketahui. Yang ni kadang-kadang kita melakukan syirik kita pun tak perasan. Ya, macam cerita di zaman muda-muda kita dulu percaya kepada bentuk bintang-bintang, Aquarius, apa lagi yang orang duk sebut-sebut bintang-bintang tu, ya, percaya begini. Syirik. Kita duk percaya hantu, tahyulat macam ni, syirik. Ya, kita terjebak. Itu semua dikatakan bahawa kita minta ya kepada Allah, Allah ampunkan dosa kita kerana kita tak tahu. Perkara-perkara khurafat yang kita buat, gatal-gatal tangan tu, ya, kita jangka suatu benda yang bertuah ke tak bertuah ke, mata tergenyit tu kan. Kita pun menjangka begitu begini, bila terlanggar binatang-binatang yang berbisa, kita kata ini ada sial yang bakal mengguk. Itu semua kita di zaman yang mana kita tak faham. Lalu kita mengharapkan Allah ampunkan dosa kita. Okey? Jadi di sini kita akan bicarakan satu perkara yang besar, doa memohon keampunan. Istighfar, Rasulullah mengatakan la astaghfirannallaha fi kulli yaumin mi'ati marrah. Aku beristighfar kepada Allah pada tiap-tiap hari sebanyak 100 kali. Itu seorang hamba Allah yang bernama Rasul yang bersifat maksum. Ya, dia pun beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali sehari. Sedangkan dia tak ada dosa dah. Tetapi sebagai mengisyaratkan hamba yang perlu bersyukur kepada Allah, maka dia lakukan. Jadi kita ni bukanlah hamba yang baik, bukanlah hamba yang sempurna seperti Rasulullah. Seharusnya kita pun begitu juga. Ya, beristighfar kepada Allah selebih kurang ataupun seperti mana yang ditetapkan. Rasulullah mengatakan bahawa aku beristighfar 100 kali. Itu paling kurang. Jadi kita beristighfar lah. Ya, kita cuba beristighfar 100 kali ataupun lebih kurang begitu, ataupun jangan langsung tak beristighfar walaupun sehari sekali. Penting sangat. Kerana dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan beruntunglah seseorang itu dibangkitkan di mahsyar dalam keadaan kitab dia bila dibuka banyak istighfar. Ya, banyak taubat kita kepada Allah. Beruntung. Bukan kita mengatakan tidak boleh nak bersembang ke apa, tetapi rasanya dah penat dah, tak penat-penat ke kita bersembang start daripada kita balik, kita lahir tu sampai kita nak mati ni. Ya. Alangkah cantiknya jika kita jadikan di antara zikir-zikir kita sebagai zikrullah. Ya, baca je, ingat je baca, naik kereta baca, apa je baca. Masalahnya tuan-tuan dan puan-puan, cubalah kita hadapi perkara ini dan kita lawan hawa nafsu kita supaya Al-Quran didendangkan dalam kereta-kereta kita. Ya, Al-Quran itu didendangkan dengan teknologi yang moden yang Allah bagikan, ya, kita gunakan. Ya, dan kita tahu kedudukan semua itu akan dihisap di depan Allah. Lara dah banyak kita masuk
Dalam bab-bab lagu pula berbagai-bagai dah kita hafal. Ya. Waktu kita tak faham agama sampai faham agama, start daripada darjah 1 sampai ke sekarang ni, banyak dah lagu-lagu kita hafal. Ya, saya teringat waktu ialah kita dulu pun bukan belajar agama, sekolah rendah. Ya, lagu-lagu yang dilagukan dalam radio sampai sekarang melekat. Tuan-tuan dan puan sampai sekarang ni melekat. Ya, bayangkan kekuatan di menghafal di waktu kecil. Lagu yang dilagukan oleh penyanyi yang pada zaman 70-an tu, ya, bintang RTM tahun 70-an tu, lekat sampai sekarang lepas saya menyanyi di pentas. Waktu tu darjah 1. Subhanallah. Ya, kita tak tahu zaman dahulu kan, kalau kita dapat menghafal Al-Quran tentu lekat. Lekat selekat-lekatnya. Naik darjah 3, darjah 6 saya bawa lagu Elicat. Lekat sampai sekarang. La ilaha illallah. Ya, na'udzubillah min zalik. Minta Allah lindung, Allah ampunkan dosa saya. Nak menceritakan bahawa dah banyak dah benda-benda ni berlaku sebelum kita faham agama. Ubahkan sikit kehidupan kita daripada lagu-lagu yang tidak mendatangkan manfaat ini, bab kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah, yang boleh menumbuhkan sifat nifak dalam hati kita, tukar. Ini kan pula sekarang, zaman sekarang TikTok tu, ya, dia nak tayangkan TikTok berbagai-bagai tu dengan muzik dia, na'udzubillah min zalik. Ya, sampai berbagai-bagai lagu lah yang muncul, yang kita pun aduh teruji dengan lagu-lagu tersebut. Tuan-tuan dan perempuan, cubalah tinggalkan. Ataupun cubalah kalau nak tengok juga, tutupkanlah dia punya muzik tu. Ya, kerana ianya merupakan fitnah kita di akhirat kelak. Ya, sedangkan Rasulullah mengatakan, beruntunglah barang siapa yang sahifah, yakni buku catatan amalnya penuh dengan istighfar. Ataupun pasanglah Quran, ya, yang mana qari terlalu banyak yang sedap-sedap yang kita boleh dengar. Maka pasanglah Al-Quran supaya kita dapat jadikan ianya sebagai hiburan sensasi kita pula. Ya, di dalam kereta, di dalam simaah kita, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang besar. Baik, sebentar. Okey, berkaitan dengan tajuk ni, muka surat 366, ya. Bukan 364. Doa mohon keampunan ni dah lepas. Tetapi muka surat 366, mohon perbaikan agama dunia dan akhirat. Okey. Jadi insya-Allah kita akan mulakan dengan hadis yang ke-118. Hadis yang ke-118, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayati ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Okey. Ini hadis ini diterjemahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan maksudnya, ya Allah, perbaikilah untukku agamaku yang menjadi penjaga semua urusanku. Perbaikilah untukku duniaku yang di situ ada penghidupanku. Perbaikilah untukku akhiratku yang kesanalah aku akan kembali. Jadikanlah kehidupan ini penambah kebaikanku dan jadilah kematian sebagai istirahat dari semua kejahatan. Okey. Ini di antara doa-doa yang kita lihat, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini, doa yang maksur, doa yang diwariskan dalam hadis. Bagaimana cara kita memohon pertolongan Allah dalam bentuk permintaan yang menyeluruh. Okay. Jadi dalam hadis ini, apabila Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dengan kalimah, ya Allah, perbaikilah untukku agamaku menjadi penjaga semua urusanku. Ya, ni dia. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak tahu tentang agama kita ini, bab kata way of life,
ataupun perjalanan hidup kita ini bergantung kepada agama ini, kalau kita nak tahu sehinggakan Rasulullah mengatakan jadikanlah agama ini jadi ya Allah perbaikilah untukku agamaku yang menjadi penjaga semua urusan. Agama kita inilah yang menjaga urusan kehidupan kita. Yang orang kata apalah susahnya, ya nak kena pakai tudung, nak kena tutup aurat, nak kena taat suami, tak boleh cakap lebih-lebih. Kenapa? Tuan-tuan dan perempuan, kita dah belajar selama lebih kurang 3 tahun tentang SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan di musim pandemik. Ya. SOP itulah amat penting untuk memastikan COVID-19 tidak menjadi berselerakan atau dia punya kesan tu lagi bertambah buruk. SOP. Ya orang kata susahnya demi kebaikan mereka. Sehingga kita dihalang untuk pergi ke negeri. Ya, ke satu negeri. Kalau ikut ini negeri aku lah, negeri Malaysia. Tak. Kita taat SOP. Kerana apa? Kerana takut mati. Kita taat SOP. Ya, saya bila terhari waktu dicucuk vaksin yang pertama tu, tengok tu dia di PWTC punya ramainya. Subhanallah, saya teringat betapa manusia ini takutkan mati. Ya, tapi kenalah. Memang itu. Tetapi kenapa mereka tidak takut kepada Allah? Itu perkara yang lebih penting. Kenapa mereka tidak takut kepada Allah seperti mana mereka lakukan? Kerana apa? Takut kepada neraka Allah yang bakal dimasukkan menjadi penghuninya di kalangan jin dan manusia. Kenapa? Sedangkan Allah telah menurunkan SOP dia, inilah Al-Quran dan As-Sunnah. Supaya kita jadikan panduman untuk selamat di dunia dan akhirat. Di dunia ini ada program-program yang berlaku ataupun perkara-perkara yang berlaku yang perlu disettlekan melalui agama. Kalau kita ada undang-undang dunia, ya, SOP ataupun ketetapan undang-undang dunia, maka undang-undang Allah itu telah menyeluruh yang menyelamatkan manusia, kafir dan muslim. Tetapi kenapa kita tidak ikut? Ya, kenapa kita tidak ikut? Itu persoalannya. Oleh kerana itu bila doa ini dikatakan bahawa ya Allah perbaikilah untukku agamaku. Yakni kita ni kadang-kadang kita ingat kita ni dah alim, baru pakai serban sikit dah boleh khatam Quran satu Ramadan tu, ya dah boleh puasa 6, kita menyangkakan kita ni dah alim. Sebenarnya sifir lagi, kosong ilmu kita. Tu pasal bila seorang tu bertanya, ustaz, ada seorang ustazah tu baru habis harfiah dia nak mengajar tafsir. Memang kita terkejut, habis harfiah baru nak mengajar tafsir. Dia ni boleh bahasa Arab dengan betul ke? Ya, dah belajar kan usul tafsir, usul akidah ahli sunnah wal jamaah, sehingga dia nak belajar tafsir, mengajar tafsir. Ya, kerana bukan sebarangan tafsir. Jadi orang-orang yang begini bila dah merasa dirinya dah hebat, dia mula merasakan dia macam mana ya kita katakan seolah-olah bersih. Tidak begitu. Ya. Agama kita ini yang akan mengislahkan. Dan bagaimana nak mengislahkan agama kita melainkan dengan ilmu. Kena menuntut ilmu. Tak boleh tak kena menuntut ilmu. Walau bagaimana kedudukan kita, kita tetap kena menuntut ilmu. Ya, kenapa Rasulullah mengatakan talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi semua orang Islam. Tak kira lelaki ke perempuan ke, kena tuntut ilmu. Ya. Jadi baik. Dalam ni kita lihat lagi. Kenapa biasanya syarah dia akan berada di muka surat berikutnya. Kerana sebelah ni dia tidak bagi syarah. Maka biasanya muka surat yang selepas ni dia akan bagi syarah. Ala kulli hal tak apa, kita teruskan je. Sekejap. Baik. Kemudian perbaikilah untukku duniaku yang di situ ada penghidupan. Ya, perbaikilah urusan duniaku ini, ya, urusan dunia ini yang kita memang berhadapan dengan masalah dunia ini terlalu banyak.
Selagi namanya dunia, selagi itulah ada masalah. Tak percaya, tengoklah diri kita. Berapa banyak masalah yang kita hadapi. Berapa banyak ujian yang kita hadapi. Sikit sebanyak mesti kita kena. Tetapi ya, kita katakan, kita minta Allah memperbaikikan urusan duniaku ini. Di situ ada penghidupanku. Kerana kita terpaksa hidup di muka bumi. Tak boleh dinafikan. No, tidak ada shortcut lagi. Kena hidup. Jadi kita minta Allah islahkan, perbaiki. Tetapi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, itu pasal dalam siri berdoa, ya, kita kena berhati-hati. Apabila kita berdoa tentang akhirat, memang tidak ada masalah urusan dunia tu sebenarnya. Bila kita minta kebaikan akhirat, dunia tu akan secara automatik membawa kepada kebaikan akhirat. Tetapi kalau kita nak minta kebaikan di dunia, kita kena lapikkan akhirat. Penting. Kita kena faham elok-elok dalam bab itu. Bila kita minta akhirat, ya, kebaikan akhirat, dunia ni Allah akan memang, bila kita minta kebaikan akhirat, Allah akan tunjuk jalan kebaikan ke akhirat di dunia ni. Kenapa? Kita tidak akan memperolehi kebaikan akhirat melainkan datang daripada kebaikan dunia. Tetapi bila kita minta kebaikan dunia, kita terlupa akhirat, yang itu agak berbahaya kerana belum tentu akhirat dunia ini boleh membawa kepada akhirat. Mungkin dia dapat kebaikan di dunia tetapi di akhirat dia tak dapat. Tetapi seorang itu mungkin tidak mustahil dia dapat kebaikan dunia bila dia minta kebaikan akhirat itu berlaku. Oleh kerana itu dalam siri berdoa, apabila Allah menegur ataupun mengajar kepada kita bila kita nak berdoa, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di kalangan mereka itu meminta kepada Tuhan mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya, berilah kami kehidupan di dunia. Dia minta, ya Allah, kayakanlah aku, dapatkanlah anak aku, luluhlah periksa aku, anak aku, dan berbagai-bagai permintaan dunia. Kayakanlah aku, jadi aku begini. Hanya terhenti kat situ saja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka ini di akhirat tidak akan dapat apa-apa. Kenapa dia tidak lapikkan kebaikan di dunia ini dengan akhirat? Oleh kerana itu bila kita meminta, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku seorang yang kaya, yang beriman, dapat ku keluarkan hartaku untuk berzakat, macam itu. Berkatkanlah hartaku untuk kebaikan. Dia kena lapikkan. Nak kaya boleh, tapi kaya yang beriman, yang takut kepada Allah. Bukan kaya seperti Fir'aun ataupun Qarun. Ya Allah, cerdikkanlah aku, pandaikanlah zuriat aku, ya, untuk menjaga agamamu ataupun mengikut agamamu. Seperti mana Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, berikanlah zuriat aku menyembah kamu dan tidak melakukan syirik. Itu dia, clear. Dia minta begitu sekali, mendirikan solat, ya. Oleh kerana itu dilapikkan. Kerana ramai, ya Allah, bagikanlah aku anak, ke akhirnya anak-anak itu yang menderitakan dia di hari tua. Tetapi kalau kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang soleh, kita minta kepada Allah. Ingat ya, tuan-tuan dan perempuan, pegang kaedah ini. Kaedah ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Jika seorang ibu bapa itu adalah ibu bapa yang soleh, Allah akan pelihara dia. Jika dia seorang yang soleh, Allah akan pelihara anak dia. Itu dia. Keturunan dia. Nampak tak? Satu benda yang kita takkan perasan, tetapi itulah hakikat apabila Allah mengikatkan kita sebagai hamba yang soleh, diikatkan kita, zuriat kita semua di bawah bimbingannya. Ini terbukti di dalam surah Al-Kahfi yang disunnahkan kita. Kita baca hari Jumaat ni. Apabila kisah yang berlaku di antara Musa dengan Nabi Khidir, Nabi Musa dengan Nabi Khidir, seorang itu, budak itu dibunuh dan seorang lagi yang berkaitan dengan dinding yang
terhempas ataupun tertutup di bahagian tanah. Apa Allah katakan? Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun budak itu adalah milik kepada dua orang, ibu dan bapa, dan kedua ibu bapa ini adalah orang yang soleh, dan kami takut budak ini akan menyesatkan atau merosakkan akidah mak dan ayahnya, maka disebabkan itu ia dihapuskan. Nampak tak kesan ibu bapa yang soleh? Oleh kerana itu kedudukan ibu bapa yang soleh, ya, bila berlaku kematian anak-anak, dia tidak akan mengejut walaupun sedih perasaannya, tetapi dia telah mengikatkan dirinya dengan Allah. Ada hikmah yang terkandung. Ada hikmah yang terkandung, Allah nak bagi yang terbaik. Dan budak itu mati di waktu kecil, ada hikmah yang terkandung yang akan ditunggunya di akhirat kelak, di syurga, pintu syurga. Itu dia. Itu secara kasar bagi orang yang soleh. Dan Allah katakan bagaimana Allah menjaga zuriat dia. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding itu adalah milik kepada dua, yakni dinding rumah itu dimiliki oleh dua orang anak yatim di Madinah, di bandar itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Dan di bawah dinding yang hampir jatuh itu, di dalam tanah, ada harta karun milik mereka berdua. Wa kana abuhuma salihah. Dan bapaknya adalah orang yang soleh. Nampak tak? Cantik. Allah bagi tahu kita. Oleh kerana itu kedudukan harta yang begini, ya, macam kadang-kadang zaman dulu mana ada bank ataupun mana ada zaman sekarang apa hibah punya pembahagian apa semua yang boleh dibagi sebelum mati. Jadi dia menyimpankan harta itu untuk anaknya dan diserah kepada Allah. Allah pelihara. Ini kelebihan ibu bapa yang soleh. Ya. Ibu bapa yang soleh. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, ya, kewajipan kita meminta perkara yang baik itu, ya, kerana kita tak tahu dalam urusan dunia, ya keadaan yang bagaimana. Jadi kena minta. Dan perbaikilah untukku akhiratku, dan baikilah kehidupan aku dengan perbaikilah akhiratku. Kerana apa? Kerana akhirat ini adalah satu perkara yang mesti diperbaiki di dunia. Dah di akhirat dah tak boleh baik dah. Apa yang kita buat baik di dunia, itulah bekalan kita di akhirat. Ya, kalau baik urusan kita di dunia mengikut syariat, maka akan baiklah kehidupan kita di akhirat. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan kena tahu betapa pentingnya kita belajar agama untuk memastikan bagaimana kedudukan kita di akhirat kelak. Kalau belajar agama pun kita malas, lepas tu kita angkat, ya Allah, ya, kita nak pergi solat pun malas. Lepas tu kita kata, Rabbana, wahai Tuhan, bagilah aku syurga. Agak-agaklah sikit berfikir cara tu. Nak bertemu dengan Allah kita malas. Nak melakukan amalan soleh kita malas. Tiba-tiba kita minta Allah, ya Allah bagikan syurga. Agak-agak, ya, seorang tu kerja, pemalas kerja, lepas tu minta upah yang tinggi. Syurga, upah yang tinggi. Ya. Kita bermain-main dengan Allah sebenarnya. Okey. Kemudian, perbaikilah untuk akhiratku kerana di sanalah aku akan kembali. Ya, itu dia. Kemudian jadikanlah kehidupan ini penambah kebaikanku. Ya, ini di antara doa yang mengisyaratkan kita nakkan keberkatan dalam hidup kita. Kita tidak diarahkan berdoa, ya Allah panjangkan umur kita. Kerana umur tidak dapat dipanjangkan walaupun sedikit setelah ianya telah ditetapkan di Lauh Mahfuz, ketetapan di sisi Allah. Tetapi kita boleh meminta kepada Allah supaya kehidupan kita ini, ya, menjadi penambah kebaikan, yakni diberkati, dirahmati kehidupan kita dengan amalan-amalan soleh.
Kemudian, dan jadilah kematian sebagai istirahatku dari semua kejahatan. Yakni, kita minta lindung kepada Allah daripada kehidupan akhirat yang tidak mendatangkan kebaikan. Kita nakkan kehidupan akhirat kita, ya, yakni kematian kita itu adalah rehat daripada kehidupan di dunia yang penuh fitnah. Kalau ikutkan dalam keadaan yang kita hadapi zaman sekarang ni, kehidupan dunia kita ini adalah kehidupan memang kehidupan fitnah. Memang kehidupan fitnah. Sukar untuk kita bicarakan, tetapi ianya seolah-olah mengisyaratkan kita bahawa menjelang Dajjal muncul, kita berhadapan dengan perkara-perkara yang begini. Menjelang Dajjal muncul ke muka bumi ini, kita telah diperkenalkan dengan ulama-ulama yang jahat. Ulama-ulama yang menyerukan kepada neraka, tetapi siapa yang dapat memilihnya? Bukan semua orang boleh memilihnya, kerana kemahiran ilmu tidak ada. Terutamanya dalam ilmu berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, hanya orang yang berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik, mereka sahaja yang mampu membicarakan bagaimana kedudukan orang-orang yang datang di kalangan ulama-ulama yang dianggap sebagai ahli agama ini datang, betul ataupun tidak. Amat berat. Percaturan ini adalah percaturan sengit. Tuan-tuan dan perempuan, jangan sampai kita tidak mengenal pencipta kita sampai hari kematian kita. Jangan. Jangan sampai kita mengenal pencipta kita dalam keadaan salah, tidak mengikut guideline yang telah Rasulullah tetapkan. Jangan. Jangan sampai kita mengenal pencipta kita dengan kefahaman yang salah. Jangan. Oleh kerana itu kena belajar. Ya. Bagaimana imam-imam 3 kurun yang terbaik itu bawa, itulah yang menjadi ikutan kita, terutamanya yang dipimpin oleh Rasulullah dan para sahabat, sudah tentu. Tetapi bila kita ambil selain daripada itu, misalnya dengan sifat 13, sifat 20 yang bukan muncul, tidak pernah muncul pada zaman 3 kurun yang terbaik ataupun zaman Rasulullah. Tak muncul. Habis akidah mana tu? Pandai-pandailah kita fikirkan. Ya, maka ikut cara yang Rasulullah ajar. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Allah ingatkan di dalam surah Al-Baqarah, jika kamu beriman, jika mereka itu beriman seperti mana kamu beriman, maka mereka itu akan mendapat petunjuk. Tapi kalau kita tak beriman cara yang Rasulullah ajar, maka jangan harap mendapat petunjuk, dan yang menjadi masalahnya sampai ke dalam kubur kita akan dipertanggungjawabkan. Ya, baik. Jadi okey, kita selesaikan bab ini, kita masuk dalam bab mohon ilmu yang bermanfaat. Ya, ini di antara hadis berkaitan dengan memohon ilmu yang bermanfaat ataupun berkaitan dengan siri cara berdoa yang penting. Okay, pertama, mohon ilmu yang bermanfaat ini, tajuk yang besar ini, hadis yang ke-19, yang mana kita dituntut untuk kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak, kita akan berada dalam kategori orang yang ilmu yang tidak bermanfaat, satu, dan kedua, lara. Yang dalam keadaan sia-sia. Belajar, langsung tidak bermanfaat. Ya. Tuan-tuan dan perempuan, fitnah. Fitnah. Bila ilmu tidak bermanfaat, fitnah. Bismillah. Bila kita minta ilmu yang tidak bermanfaat, tak minta pun, tapi kita masuk dalam perkara yang tidak bermanfaat, maka kita menyaksikan ianya akan menjadi fitnah yang besar. Apa dia fitnah yang besar? Kita tidak mampu untuk melakukan atau manfaatkan ilmu dengan cara yang baik. Sedangkan kita menyaksikan bahawa dengan ilmu yang bermanfaat ini, ianya termasuk di kalangan orang-orang yang terpilih selepas kematian. Yang disebutkan dalam hadis, Rasulullah mengatakan, ya, 3 perkara yang menjadikan amalan itu berterusan bagi orang si mati. Yang pertama, ya, ilmu yang bermanfaat. Walaupun tuan-tuan dan perempuan mengajar, pensyarah, terutamanya pensyarah tu dia mengajar ilmu yang bermanfaat, ya, pembangunan, apa juga, pelajar tu dia khidmat atau buat, maka selagi benda tu ada, dia akan dapat. Macam jalan raya kan,
Orang yang mengajar tu, kalau dia seorang yang beriman, dia akan mendapat. Apa jugalah ilmu yang bermanfaat. Hatta masak cekodok pun, ya, nak besar sikit cok badak ke, ya, pun dapat ilmu yang bermanfaat dikategorikan. Cuma bentuk ganjaran-ganjaran hanya Allah lah mengetahui. Berbeza dengan ilmu-ilmu akidah. Ya, ilmu-ilmu yang fardu kifayah, ya, berbeza sedikit dengan ilmu akidah, ilmu yang wajib, fardu ain. Kerana fardu ain merupakan asas yang menjadi kepentingan pada setiap peribadi. Ilmu fardu kifayah ini menuntut atau menyelesaikan sebahagian daripada tuntutan ummah. Okey, baik. Yang kedua, apa dia? Sedekah jariah. Ya, sedekah jariah yakni kita bersedekah misalnya untuk pembangunan, ya, masjid, surau, sekolah, jalan raya, ya, yang kita nampak bermanfaat, ya. Dan insya-Allah macam kami sendiri sekolah tahfiz kami akan membuat bangunan baru. Jika ada yang ingin menginfak, tafadhal, ya, boleh rujuk pihak kami di sinilah, ya. Mudah-mudahan. Kenapa setiap hafalan budak tu satu huruf dah dikategorikan 10 ganjaran pahala, dan kita pula ada bidang share kita, mudah-mudahan Allah bagi yang terbaik. Yang ketiga, doa dari anak yang soleh. Kerana apa? Bila anak tu yang soleh sahaja yang tahu mendoakan mak dan ayah. Kalau anak tu tak soleh, jangan harap dia nak mendoakan ayah dan mak dia. Lepas mati mak ayah dia tak kisah. Tak ada siri doa dia dalam kehidupan. Ya, itu bukan anak yang soleh. Walaupun kita ni dah bercucu, kalau kita berdoa, ya Allah ampunkanlah dosa mak dan ayah kita, kita termasuk dalam kategori anak yang soleh. Kerana doa-doa anak yang soleh, istighfar mereka itu, ya, apabila ditunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ditunjukkan kepada ibu dan bapa di akhirat kelak. Ini ganjaran pahala kamu yang kamu miliki. Lalu mereka berkata, ya Allah, dari mana datang perkara tersebut sedangkan kami tidak pernah melakukannya? Apa Allah katakan? Ini disebabkan istighfar daripada anak-anak kamu. Tu dia. Tinggi darajat dia. Ya. Oleh kerana itu ibu-ibu, bapa-bapa, ya, persediakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh yang sentiasa ingatkan kita. Tu pasal kadang-kadang kita berdoa, sebut doa untuk mak dan ayah. Ya, walaupun tok nenek kita tu pun dah mati, doa. Ya, ajar dia. Biasakan. Sebut aja. Jangan pergi sembang anak TikTok aja. Ataupun lagu tu ini, tu ini kan. Tak usah. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Ya. Ajar dia berdoa pada mak dan ayah. Ajar dia. Ingatkan dia selalu. Kenapa? Bila kita mengingatinya dan kita mengingat ibu bapa kita, kita berdoa, Allah akan bagi anak kita mengingatkan kita pada anak-anak kita nanti. Ya, yang menyebabkan mereka berdoa. Kerana tahap umur ni nanti sampai satu tahap bila dah masuk 70 dah tua bangka dah. Ya, 40, 50 pemikiran mereka dah berubah. Pemikiran mereka akan datang pada mak dan ayah. Kerana mereka dah berada di suasana begitu. Allah jadikan begitu. Itu pasal kalau masuk 40 masih lagi tak ingatkan Tuhan. Na'udzubillah. Minta lindung kepada Allah. Dan minta Allah bagi petunjuk bagi mereka-mereka yang begitu. Baik. Kita lihat. Dari Anas Ibn Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allamni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dahulu Rasulullah pernah berdoa dengan maksudnya, ya Allah, jadikanlah untukku bermanfaat apa saja yang engkau ajarkan kepadaku. Dan ajarilah aku apa sahaja yang bermanfaat bagiku. Dan kurniakanlah untukku ilmu yang bermanfaat. Okay? Ini di antara doa-doa yang merupakan, di antara doa yang terbaik, ya, untuk kita meminta kepada Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Biasanya di waktu lepas solat subuh, ya, kita berdoa juga di antara Allahumma inni nas'alka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu dibacakan pada setiap kali selepas solat subuh. Ya, kita minta kepada Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat.
Tetapi bila kita meminta ilmu yang bermanfaat ini, mestilah kita mengikut jalan untuk dapatkan ilmu yang bermanfaat. Dia tak boleh minta ilmu bermanfaat, lepas tu kita pergi duk cari jalan ilmu yang tidak bermanfaat. Dia tak jadi. Apa ilmu yang tidak bermanfaat? Tuan-tuan dan perempuan, kita menyaksikan dengan teknologi yang moden ni terlampau banyak ilmu yang tak bermanfaat, ya, di gadget-gadget kita tu. Nak bukti kan, mereka akan bahas manfaat, tetapi nak buktikan mereka sibuk dengan urusan dunia semata-mata. Sampai waktu solat pun macam solat Jumaat tu, orang tengah khutbah pun duk sibuk dengan handphone. Lepas solat Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum dekat chat tu. Kenapa tidak jadikan peruntukan waktu dengan Allah begitu panjang? Kalau tuan-tuan dan perempuan saksikan diri kita atau siapa saja pada hari Ramadan kali ini, bagaimana kedudukan kita? Dapatkah kita khatam Quran ataupun sibuk dengan handphone kita? Berjam kita boleh duduk dengan handphone, tetapi tidak walaupun 1 minit dengan Al-Quran. Panas rasanya. Hati kita panas. Syaitan duduk dalam hati kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi berhati-hati. Tuan-tuan dan perempuan berhati-hati. Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Hakim, yang mana ianya merupakan doa yang boleh kita beramal untuk memiliki apa saja yang bermanfaat. Okey. Lepas tu diriwayatkan dari At-Tirmidzi dari Abu Hurairah hadis serupa namun dengan tambah bahagian akhir, wazidni ilman alhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min hali ahli nar. Ya, maksudnya ditambah dengan bacaan, tambahkanlah untukku ilmu pengetahuan, segala puji hanya bagi Allah di setiap keadaan dan aku berlindung kepadanya dari keadaan penduduk neraka. Ya. Ini di antara perkara yang perlu kita faham elok-elok. Ya, di antara doa-doa yang Rasulullah ingatkan kepada kita dengan tambahan wazidni ilman. Allah tambahkanlah aku ilmu. Kemudian dikatakan alhamdulillah ala kulli hal. Okey, kalimah alhamdulillah ala kulli hal, ya, kalau tuan-tuan dan perempuan nak tahu secara kasar, ya, orang yang mendapat kenikmatan maksudnya dia tidak ada masalah apa, dia akan kata alhamdulillah, ya, ataupun alhamdulillah bi ni'matihi tatimmas salihah. Ya, dia akan baca begitu. Tetapi kalau orang yang kadang-kadang ada masalah, kadang-kadang dia dapat kebaikan, kadang-kadang ada masalah, maka dia akan baca doa ni. Alhamdulillah ala kulli hal. Maksudnya kalau orang yang tak faham, ya, dia akan ingat, oh alhamdulillah dia ni dalam keadaan yang baik je kan. Tak. Bila disebutkan alhamdulillah ala kulli hal ni, dia dalam on off, ada kebaikan, ada keburukan, ada kebaikan, ada yang tak tentram jiwa dia ke apa ke, dia akan sebut begitu. Dia akan faham. Okey, tak apa, insya-Allah khair. Kita akan kata insya-Allah khair. Mudah-mudahan Allah bagikan kebaikan. Ya. Baik. Maka di sini kemudian Allah mengatakan wa a'udzu billahi min hali ahli nar, dan aku berlindung dengan Allah dari keadaan penduduk neraka. Ya, sanad dia dikatakan hadis ini sanad dia hasan. Tuan-tuan dan perempuan, ini antara perkara yang kita perlu tahu. Kita akan minta perlindungan dalam banyak perkara yang mana berbentuk yang tidak baik. Bila disebutkan ahli neraka ini adalah golongan yang tidak baik, kita minta perlindungan. A'udzubillahi min azab. Apa? Azab kubur, azab neraka. Minta perlindungan kejahatan. Minta semua bentuk minta perlindungan ini hanya mampu kita minta kepada Allah. Dia tak ada orang lain. Oleh kerana tu bila kita meminta perlindungan kepada Allah daripada azab neraka ini, apa yang perlu kita faham? Pertama, azab neraka ini tidak ada siapa yang mampu untuk berhadapan dengannya di kalangan makhluk-makhluk Allah, jin dan manusia. Kerana neraka ini disediakan untuk jin dan manusia. Dan sifat ahli neraka adalah sifat yang paling buruk kehidupannya.
Oleh kerana itu dalam Islam apabila ada kalimah a'udzubillah, maka golongan ini tidak boleh dicontohi. Tuan-tuan dan perempuan nak contoh ahli neraka, tak boleh. Ya. Oleh kerana itu apabila Rasulullah SAW melihat Abu Dzar dalam keadaan baring menerap, ambil perhatian kita, baring menerap, bukan kuat lentang tu, terlentang, dia menerap. Perut tu ke bawah, apa bahagian depan ni semua ke bawah. Lalu Rasulullah mencuitnya, ya, menegurnya, ini adalah tidur ataupun baringan ahli neraka. Oleh kerana itu, ya, dalam buku sifat-sifat tidur Rasulullah saya telah susunkan. Ya Allah, tolong doakan, ya, lambat keluar buku tu. Apa hal pun tak tahu. Tapi ya, ringkasan buku tu saya menceritakan sifat-sifat ini adalah sifat tidur ahli neraka yang Rasulullah pernah menegur Abu Dzar, ya, tidur begitu. Maka tak boleh. Kerana sifat orang jahat, orang yang tak baik, tak boleh. Dan di antaranya duduk sifat ahli neraka, ya. Okey, macam tuan-tuan tengok, ya, ini tangan kanan, tangan kiri, ya, sebelah ni kiri. Sebelah ni kanan. Okay. Sebelah ni kiri, kita ambil ke belakang tu, belakang sampai betul belakang kita letak, lepas tu kita duduk seolah dia menjadi penahan kita dari belakang. Itu pun termasuk cara duduk ahli neraka, ya. Tangan kiri ni tarik, ya. Ada orang buat macam tu pula. Oi, itu kuat lentang. Ya tak? Macam ni. Tarik ke tepi. Tarik ke tepi, pergi ke belakang. Lepas tu kita letakkan, kita sandarkan badan kita ni, ya, seolah-olah tangan tu jadi penyandar. Itu adalah dudukan ahli neraka. Dilarang. Okey? Baik. Itu di antara perkara-perkara yang kita dapat manfaat dalam bab ini berkaitan minta berlindung daripada keadaan penduduk ahli neraka. Jadi cara duduk pun dilarang. Kita tidak boleh ikut cara duduk ahli neraka. Okey. Kemudian setiap larangan itu amat penting kita ketahui bahawa perbuatan itu adalah perbuatan buruk. Allah tak suka. Rasul tak suka. Itu sebablah kenapa baringan itu tidak dibenarkan, menyandarkan tangan di bahagian belakang itu tidak dibenarkan, kerana itu cara duduk ahli neraka. Dan kita juga dilarang duduk perbuatan dari perbuatan syaitan. Disebabkan kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita minta Allah lindungkan kita daripada syaitan. Pertama, lindungan itu berlaku pada diri kita dengan zikir pagi dan petang. Dengan jaga solat, perkara fardu. Kemudian kita hendaklah jauh dari sifat-sifat syaitan. Ini kadang-kadang kita terlepas pandang, terutamanya hari raya, nak makan rendang, nak makan apa tu kan. Apa kita lakukan apabila Rasulullah mengatakan la ta'kulu bishimal wa la tashrabu bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal wa yashrabuna bishimal. Apa Rasulullah kata? Jangan kamu minum tangan kiri dan jangan kamu makan tangan kiri dan jangan minum tangan kiri. Kerana syaitan itu makan dan minumnya tangan kiri. Kita berapa banyaklah tangan kiri yang kita minum kan. Ni tangan kanan. Kini. Nak minum tangan kanan ada. Bismillah. Kita minum. Dah sibuk nak minum tangan kiri. Dah terbiasa Ustaz. Latihkan. Anak-anak cucu kita latihkan. Kadang kita makan tu. Ya, sudu tangan kanan, garfu tangan kiri, masuk juga tangan kiri. Kenapa tak boleh tukar ke tangan? Ya, kerana ittiba'ur rasul itu diutamakan. Bukan ittiba'ul barat. Ikut cara orang barat makan, oh mesti begini-begini. Hentikan. Mereka itu ahli neraka. Golongan neraka. Kita golongan syurga. Maka ikut cara perbuatan Rasulullah. Dan jangan ikut perbuatan syaitan. Begitu juga apabila syaitan di antaranya perkara yang ni orang tak buat lah. Ya, jarang kalau buat tu jenis orang bermasalah mental tu.
Memakai selipar ataupun kasut satu dan menanggal satu lagi. Dia pakai satu ada selipar, satu tak ada selipar. Kasut, satu tak ada kasut. Yang Rasulullah tegur kepada para seorang sahabat itu yang memakai satu kasut dia rosak. Lalu Rasulullah kata sama ada tanggal dua-dua atau pakai dua-dua. Kerana itu adalah cara syaitan. Kita pula nak pakai satu ada kasut tumit tinggi, satu tak ada kasut. Fikirlah sendiri. Macam mana jalannya? Kasut tumit tinggi satu belah, sebelah lagi tak ada kasut. Okey. Dan yang ketiga di antara, saya bagi sedikit berkaitan dengan sifat pakaian syaitan, berkaitan dengan syaitan. Apabila dia duduk macam kita ni, mungkinlah kita tidak akan duduk sebahagian badan kita di matahari, sebahagian lagi tidak. Maksudnya kalau kita dulu duduk di negeri-negeri yang ada season, 2 season, 3, 4 season, ya, ada musim ni, kadang-kadang waktu musim sejuk berlaku, ya, kita duduk bawah pokok, kaki kita nak bawah matahari. Jadi kita duduk bayangan di antara dua bayangan. Di antara dua, satu bayang, satu cahaya. Maka bayang itu dan cahaya itu adalah tempat di mana syaitan suka. Syaitan suka tempat-tempat yang begitu dan cara yang begitu. Dan agak menarik ya apabila seorang post kepada saya tentang ditangkap gambar dari satelit sana berkaitan bumi ni, ya, bumi ni apabila Rasulullah mengingatkan kepada kita, bila waktu maghrib, arahkan anak-anak kamu masuk ke rumah dan tutup pintu-pintu rumah dengan bacaan Bismillah. Kerana waktu itu syaitan keluar. Menarik. Bila saya tengok, ditunjukkan gambar bumi kita ni panas di waktu siang dan di waktu malam. Rupanya di waktu siang terang, di waktu malam gelap. Macam kita berada di bayangan dan di cahaya. Bayang gelap, cahaya terang. Dan tengah-tengah itu adalah majlis syaitan. Syaitan suka duduk. Rupanya di tengah-tengah itulah waktu maghrib. Ya, di waktu syaitan suka keluar rupanya. Subhanallah. Maha suci Allah. Ala kulli hal. Ya, jadi kita dah dapat beberapa maklumat, perkara-perkara yang seharusnya kita jauhlah daripada perbuatan yang Allah tidak suka. Baik. Kita lihat sedikit dalam kosa kata ni. Kita lihat muka surat 370. Dia terus masuk dalam kosa kata tu, dia ada syarah sikit. Apa yang ada di dalam hadis ini, muka surat 370, bukan berarti dibolehkan meminta kematian. Hadis ini hanya ingin menunjukkan bahawa beberapa permohonan seorang hamba akan menjadikan kematian dengan izin Allah. Ya. Ini berkaitan dengan hadis yang lepas. Ya, hadis yang lepas pada akhir doa itu, dan jadilah kematian sebagai istirahatku dan dari semua kejahatan. Hadis ini hanya ingin menunjukkan bahawa permohonan seorang hamba agar menjadikan kematiannya dengan izin Allah sebagai istirahat dan dari berbagai kejahatan dan kesulitan dunia. Berikut seksaan kubur setelah sampainya dia ke alam kubur. Kesimpulan ini berdasarkan keumuman doa yang berkaitan dengan keburukan. Jika memang ada perasaan takut menghadapi cobaan dan deraan musibah, hendaklah dia berdoa dengan kalimah yang berikut. Okey. Berkaitan dengan doa, yang mana kita ni hidup di dunia berbagai masalah kita hadapi. Dan kita kena berdoa kepada Allah supaya Allah selamatkan kita dari fitnah dunia dan akhirat. Tetapi kita tidak dibenarkan untuk meminta doa supaya kita ni dimatikan cepat. Ya Allah, matikanlah aku cepat. Tak larat rasanya nak berhadapan dengan fitnah dunia ni. Tak boleh. Kerana apa? Kerana kita tak tahu selepas ini apa yang akan berlaku. Oleh kerana itu Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, jika kita nak minta kematian,
ya, kalau nak sangat maka hendaklah dia berdoa sebegini. Allahumma ahyini ma kana al-hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li. Maksudnya, ya Allah, hidupkanlah aku jika memang itu lebih baik bagiku. Ya, jika kehidupan itu lebih baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Dan matikanlah aku jika memang itu juga lebih baik bagiku. Dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Itu kaedah dia berdoa. Tak boleh berdoa, ya Allah matikanlah aku, wahai batu belah, batu bertangkup, telalah aku. Tak boleh. Tetapi kita kena doa, ya Allah, jika kehidupan itu baik untukku, maka hidupkanlah aku, dan jika kematian itu baik untukku, maka matikanlah aku. Itu dalam bahasa Malaysia lah. Tak boleh bahasa Arab, maka kita baca bahasa Malaysia. Okey? Baik. Kemudian dalam syarah ini berkaitan dengan hadis Allahumma bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Permohonan kepada Allah ilmu yang bermanfaat, sedangkan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu syariat yang baik, yang pokok maupun cabangnya. Ilmu jenis ini termasuk kurniaan termulia yang paling Allah utama, seperti mana firman Allah, barang siapa diberikan hikmah, sesungguhnya ia telah diberikan kurniaan yang termulia. Ya, di dalam Al-Quran surah Baqarah, ya, Allah berfirman, waman utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya, siapa yang diberikan hikmah maka sesungguhnya dia mendapat kebaikan yang terlalu besar. Ya, oleh kerana itu hikmah satu benda yang cukup cantik dan cukup baik. Dia ada beberapa kaedah yang disebutkan hikmah ini. Hikmah yakni kebijaksanaan. Hikmah di dalam Al-Quran ada istilah-istilah dia. Al-hikmah sunnah, dan hikmah ini berbentuk yang disebutkan kebaikan dan kebijaksanaan. Maka siapa yang memilikinya, maka dia mendapat yang terbaik. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, katakanlah apakah sama orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, tak sama. Bila Allah katakan adakah sama, memang tidak akan sama. Orang yang ada kefahaman Al-Quran dan As-Sunnah dalam memahami Quran dan As-Sunnah, yakni agama ni, dia ikut cara yang diajarkan oleh Rasulullah, tak sama dengan orang yang duk faham ikut akal saja. Tak sama. Orang yang faham ikut akal, tang situlah datang bagi dia apa yang dia sangka baik, maka dia kata baiklah. Sedangkan Allah tidak katakan begitu. Maka tak sama sama sekali. Beza antara orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Cukup. Benda ni simple je. Orang reti masak nasi lemak dengan orang tak reti masak nasi lemak. Itu dalam urusan dunia sama ke? Betul, tak sama. Saya teringat waktu saya ni, dia tukang masak tapi bukan daripada Malaysia. Saya kata, masak, tolong buat lemang. Tahun lepas punya acara. Tolong buat lemang. Ya. Awak tahu ke buat lemang? Tahu. Oi, dia semua tahu. Okey. Betul tahu. Betul tahu Ustaz. Gitu. Okay, saya kata, buat lemang. Kalau macam tu masaklah lemang. Buluh dah ada. Ya. Daun pisang ada. Apa dia buat? Dia ambil buluh daun pisang. Ya. Dia masuknya. Pulut tu dah basuh, dia masuk pulut. Dia masuk pulut. Terus dia letakkan pada batang apa besi itulah, api. Anak saya datang. Ayah. Apa dia? Ustaz tu masak lemang. Dia tak letak santan dalam tu. Tak letak santan. Tu dia letak apa? Dia letak pulut je. La ilaha illallah. Saya kata. Bagi tahu, siapkan santan, masukkan ke dalam tu. Cepat. Dah lama ke? Baru tak sampailah 10 minit, lebih kurang macam tu. Pergi suruh buat macam tu. Masukkan santan tu cepat.
Ada ke masak lemang tak ada santan. Ya. Itu beza antara orang tahu dengan tak tahu. Tuan-tuan dan perempuan, itu hanya urusan dunia. Ya. Bagi motor. Tuan-tuan dan perempuan, bagi motor saya baik. Saya tak tahu. Bukan bidang saya. Bukan bidang saya. Ya, saya tahu sikit. Tetapi bukan semuanya. Begitu juga dalam bab agama. Kalau bukan bidang dia, jangan nak bicaralah bab agama. Kalau tahu sikit-sikit sekadar baca doa selamat, baca doa selepas solat, ataupun boleh baca kitab jawi, jangan nak tunjuk pakar pada agama. Ini yang sedang berlaku pada masyarakat kita. Ya, baru pandai sikit-sikit, baru dilantik pengerusi masjid, baru dilantik tok siap, baru dilantik imam, dah gah macam dia seorang ahli agama. Bila kita cakap, dia tuduh, ini Wahabi. Lepas cakap ini kaum muda. Lepas tu, la ilaha illallah. Tuan-tuan dan perempuan, ini ilmu. Ilmu agama adalah ilmu yang akan menentukan syurga neraka. Kalau ada secubit macam itu, jangan nak bicara satu benda yang lebih besar. Dan kita berhadapan dengan fitnah ini. Okay? Maka dalam ni, hadis ini mengatakan, ya, Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baginya kebaikan, Allah akan memahamkannya perkara agama. Ya, Allah akan fakihkan dia, memahamkan perkara agama. Ya, bukan maksudnya boleh sikit-sikit dah katakan anak ni fakih. Ya, tahap. Jauh macam saya sendiri, saya mengakui tak ada ilmu. Ya, kekurangan ilmu tu banyak sangat. Ya, namun dengan tuan-tuan dan perempuan tu lain, tapi dengan para ustaz dan asatizah terlampau rendah bagi saya. Kalau ada orang yang lebih tinggi, maka mereka lebih layak untuk mengajar daripada saya sebenarnya. Ya. Baik. Okey. Maka di sinilah kita melihat berkaitan dengan ilmu, nas-nas tentang keutamaan ilmu dan dorongan untuk mencarinya sangat banyak. Berkata Imam Ahmad, menuntut ilmu itu amalan yang paling utama bagi orang yang bermaksud meluruskan niat. Ya, nampak tak? Menuntut ilmu. Tuan-tuan dan perempuan, alhamdulillah sekarang zaman teknologi moden, kita nak menuntut ilmu, pakai YouTube pun boleh ataupun pakai live begini pun boleh. Tapi berhati-hati. Bila memakai YouTube itu, kena berhati-hati dengan siapa yang kita ambil. Ya, berhati-hati kerana apa? Kerana kalau salah kita ambil, ilmu ini akan menjadikan kita di kalangan ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Okey. Kemudian, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berkata, keutamaan ilmu itu terletak pada belajar dan mengajarkannya. Ya, keutamaan ilmu itu letak pada belajar dan mengajar. Berbeza, ya. Pelajar itu dia mendapat ilmu. Bila dia mengajar, dia menambahkan ilmu. Ya, memantapkan dia dalam ilmu. Oleh kerana itu, bila macam saya mengajar ni, banyak benda-benda yang mana kita tak perasan, dia akan datang. Ya, melalui rujukan. Ya, penting. Imam An-Nawawi rahimahullah pula berkata, para salaf telah bersepakat bahawa menyibukkan diri dengan ilmu itu lebih utama dari sibuk dengan solat sunat, puasa, bertasbih dan sejenisnya. Ya, menyibukkan dengan ilmu ini, yakni ilmu syariat ini, lebih diutamakan dari solat sunat, puasa, bertasbih dan sejenisnya. Maksudnya lebih baik seorang itu menuntut ilmu daripada dia mengadap lemang aja, ketupat aja di hari raya. Ya, benda tu boleh dapat bila-bila masa, tetapi ilmu dia waktu dia terhad. Ya, dan apatah lagi ilmu yang dia pergi menuntut secara berdepan. Kerana ilmu yang menuntut secara live macam ni, dia punya impact dia, kesan dia tu agak kurang. Tetapi kalau cara berdepan tu memang dia akan lebih lagi. Yang disebutkan syafawi, ya, berdepan. Namun tidak nafikan. Ya, ada kebaikan lagi. Kerana ilmu itu cahaya hati, warisan kenabian. Barang siapa dikehendaki oleh Allah baginya kebaikan, Allah akan memahamkannya perkara agama. Ia amal yang paling utama untuk bertakarrub kepada Allah. Ya, dia di antara amalan utama untuk takarrub kepada Allah, ilmu yang bermanfaat ni. Jadi ilmu yang bermanfaat ini, kalau kita tidak
uruskan dengan cara yang baik, na'udzubillah, dia akan tidak menjadi manfaat. Kemudian, ilmu yang paling utama adalah dasar-dasar agama, lalu tafsir selanjutnya, hadis, kemudian usul fiqh, setelah itu barulah fiqh. Ya. Ilmu yang paling utama tidak dinafikan, ilmu tauhid, usul agama kita. Ilmu yang boleh membawa kepada kita kekal ke dalam syurga. Itu dia. Ini pun kena faham elok-elok ya, kaedah-kaedah menuntut ilmu. Kaedah-kaedah menuntut ilmu itu pasal macam kita mula nak belajar Quran kan. Bermula daripada ikra, lepas tu baca, ya, bertajwid apa semua, baru naik Quran dan baru dah sampai tahap menghafal. Macam kita dulu kecil-kecil bermula daripada A, B, C, ya, naik berperingkat-peringkat, begitulah kedudukannya. Jadi ilmu pun begitu. Bermula daripada ilmu itu adalah memahami akidah yang sebenar. Usul agama kita, tauhid yang sebenar, maka barulah naik satu persatu. Kemudian, okey, kita tengok balik situ. Wanfa'ni bima 'allamtani. Inilah buah daripada ilmu, penenan sekaligus memanfaatkan ilmu yang tidak berguna. Pemiliknya akan menjadi bencana baginya dan hanya digunakan sebagai bahan untuk membantah. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung dari kamu ilmu yang tidak bermanfaat. Okey. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat ni pun banyak, terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Kenapa? Bila dia tidak termasuk ilmu yang bermanfaat, dia akan jadi ilmu yang membuangkan masa. Sedangkan masa itu amat berharga kepada kita. Bertahun-tahun belajar, belajar apa? Ya, hanya belajar skema je. Ya, kalau belajar skema untuk menyelamatkan orang kena skema, okey, tak apalah. Ya, bermanfaat juga tu. Tetapi kalau belajar skema nak scam orang, ya, itu sakit. Ilmu akan berbuah jika dipenuhi dengan dua syarat. Okey. Ilmu akan didapatkan hasilnya jika dipenuhi dengan dua syarat. Yang pertama, ikhlas dalam mencari dan memperolehinya. Ikhlas, kita ikhlas untuk mencari ilmu. Ya, semata-mata untuk melepaskan diri kita dari neraka ataupun melepaskan kita dari kejahilan dan memasukkan kita dalam orang yang pandai dan dimasukkan dalam syurga. Maka kena ikhlas. Itu pasal kalau kita menuntut ilmu nak kerja, ya, ilmu, terutamanya ilmu akhirat, kita nampak ianya termasuk dalam benda yang tidak bermanfaat. Dia akan datangkan hasil yang tidak baik. Kalau kerja ilmu-ilmu yang lain, fardu kifayah tu mungkinlah. Ya, mungkin. Tetapi dalam ilmu-ilmu agama ni, kita katakan kena berhati-hati. Yang kedua, mengamalkan isinya. Ilmu itu apabila dia mengamalkan isinya, dia akan menjadikan manfaatnya besar. Bila dia dimasukkan dengan amalan dalam siri menuntut ilmu, orang kata praktikal. Itu pasal bila kita belajar teori, kena praktikal. Kalau teori semata-mata dia tidak akan bermanfaat. Itu teori je, praktikal tak boleh. Praktikal tak boleh. Teori untuk orang, dia boleh bagi teori begini. Bila praktikal dengan dia punya, tak boleh. Dia tak jadi. Agak menarik dalam bab-bab yang begini. Ya, seorang tu Masya Allah dia seorang yang memberi khidmat dalam disebutkan menyelesaikan masalah orang. Konsultan dalam menyelesaikan masalah orang. Ini pengalaman juga. Ya, dia menyelesaikan masalah rumah tangga orang, ya, dalam bab-bab nak cerai, nak apa. Masya Allah nasihatnya. Dalam rumah tangga dia sendiri, tonggal langgap. Pasal ini di antara pengalaman yang kita dapat. Ya.
tolong jalan gang. Dia boleh menyelesaikan masalah orang, tetapi pada masalah rumah tangga dia sendiri tak boleh. Ya, ini di antara satu yang agak memelingkan. Ya, oleh kerana itu, ya, ianya memerlukan pengamalan pada isi ya, tabiah kepada manusia yang lain. Jadi barang siapa yang menyempelekkan salah satu atau keduanya, maka ia termasuk orang yang rugi. Maksudnya dia mengasingkan dari kedua-duanya, ambil satu je, maka dia termasuk dalam orang yang rugi. Imam Al-Ghazali berkata, wahai penerima ilmu, jika kamu mencari hanya untuk gagah-gagahan, sombong-sombongan, menjadi yang paling di depan di kalangan dekat, menarik simpati manusia atau kepentingan dunia lainnya, maka yang kalian kumpulkan itu hanyalah berbuahkan kerugian, dan apa kalian tanam tidak akan kekal. Jika niatmu untuk mencari hidayah, maka bergembiralah kerana para malaikat selalu membentangkan sayapnya selama perjalanan sebagai tanda redha. Ya. Jadi Imam Al-Ghazali mengkritik orang-orang yang menuntut ilmu bukan kerana Allah. Bahkan hadis mengatakan man ta'allama al-Quran man ta'allama al-ilma liyubahil ulama liyujadilul juhala. Ya. Siapa, kama qala Rasulullah SAW, siapa yang menuntut ilmu supaya orang gelar, dia ni tok syekh, ustaz, doktor, ya, pakar untuk gelaran itu. Dan dia untuk berdebat dengan orang jahil. Dia berdebat dengan fakta-fakta begitu begini, bukan fakta pun, kelentong begitu gini, ya. Maka dia termasuk di kalangan orang yang membeli neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu bagi orang yang mengajar kerana untuk mendapat title semata-mata, berhati-hati. Ya, berhati-hati. Kerana apa? Kerana kita menyaksikan di kalangan ulama-ulama as-salaf dahulu, ya, antaranya menuntut ilmu yang begitu dahsyat, kita tak kenali dia. Sedangkan dia ilmu masya-Allah tabarakallah. Ya, kita tak pernah kenali dia. Macam kita dapat berita seorang kematian seorang ulama hadis di bumi Mesir. Ya, ulama hadis di bumi Mesir. Tapi orang tak kenal dia. Seorang yang alim, ya, tak kenal. Ya, pasal zaman kita ni, ya, zaman kalau keluar Facebook, kenal lah. Tetapi ni tak kenal. Dan dia mencari rezeki dia dengan menggunakan kebolehan dia mahir dalam baik hijam sahaja. Ya. Mati. Menyedihkan kita. Bagi saya bila matinya di kalangan ulama sunnah, dia akan menyedihkan hati kita. Okey, baik. Wa a'udzu bika min halil ahli nar, kerana mereka itu pelaku maksiat, dan aku memohon perlindungan Allah daripada ahli nar, perbuatan ahli nar, kerana mereka itu pelaku maksiat, meninggalkan kewajipan, menyukai yang diharamkan, sehingga tempat kembalinya adalah neraka seburuk-buruknya. Na'udzubillah min zalik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Kita minta lindung Allah daripada neraka. Kita minta lindung Allah daripada sifat-sifat ahli neraka. Baik. Sekarang kita tengok kandungan hadis. Tuan-tuan dan perempuan, tak lama lagi buku ni akan selesai. Itu terpulang kepada pihak admin untuk ada apakah buku-buku baru yang dicadangkan. Kalau ikutkan tak banyak lagi dah. Kita ada 3 tajuk je kot. Okay. Minta pihak admin nanti cadangkanlah apa-apa buku. Kandungan hadis pertama, istighfar adalah peminta ampun kepada Allah, mohon penjagaan dari keburukan dosa dan agar ditutupi oleh Allah. Meminta maaf dari dosa artinya memohon agar dosa dihapuskan. Dihapuskannya dosa itu terkadang terjadi setelah yang bersangkutan diseksa terlebih dahulu. Berbeza dengan maghfirah, ia adalah pengampunan yang tidak diiringi dengan siksaan. Ibn Rajab berkata istighfar yang paling utama dimuliakan dengan puji-pujiannya, kemudian diiringi dengan pengakuan dosa-dosa yang terlanjur diperbuat, selanjutnya barulah meminta maghfirah, keampunan. Ini dari sudut perbahasan tentang memohon pengampunan daripada Allah, ya, tentang kalimah istighfar dan maghfirah. Apa yang paling penting, setiap kita hendaklah kita meminta pengampunan Allah.
Ya, oleh kerana tu pada Ramadan yang lepas, di antara doa-doa yang terbaik yang kita persembahkan kepada Allah, apa dia? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ampunkanlah, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha pengampun dan suka kepada pengampunan, maka ampunilah kami. Kerana doa itu adalah doa yang menyebabkan dosa-dosa kita dihilangkan, dihapuskan dan juga ianya tidak dihilangkan dari catatan amalan-amalan kesilapan kita. Yang itu kita nak. Ya. Wallahu alam. Adakah kita telah memiliki Lailatul Qadar pada hari yang lepas? Kemudian, kedua, Ibn Rajab berkata sebaik-baik mendapat pengampunan ada 3. Iaitu doa yang disertai pengharapan. Kerana doa itu perkara yang diperintahkan dan mendapat janji untuk dikabulkan. Allah Ta'ala berfirman, berdoalah kalian kepadaku, nescaya aku akan menjawabnya untuk kalian. Okey, doa yang disertai dengan pengharapan. Ini di antara perkara yang berkaitan dengan jiwa-jiwa. Bismillah. Ada orang yang berdoa, minta, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah ampunkan aku, mata dia kiri kanan, ya Allah ampunkan aku, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sekadar macam itu je. Ianya bukan merupakan doa yang terpilih. Cara begitu, okey, kita katakan sebutan itu baik, tetapi tidak memfokuskan doa-doa itu secara serius. Maka kita khawatiri di antara yang disebutkan oleh Rasulullah, di antara doa-doa yang tidak dimustajabkan, yakni daripada hati yang lalai. Ya. Apa dia hati yang lalai? Macam saya katakan, dia tidak fokus lah. Sedangkan dia memerlukan kepada fokus. Apatah lagi ianya jika merupakan kabair, dosa besar. Dia kena fokus, ya Allah ampunkan. Dia kena fokus dan bersemangat dalam siri meminta pengampunan dengan Allah. Kita tengok dulu. Man kana Allahu liyaftahu ala 'abdin bab ad-du'a wa yughliqa 'anhu bab al-ijabah. Allah itu tidak mungkin membuka bagi seorang hamba itu pintu permohonan lalu dia menutup pintu pengabulan. Ya, yang mana adalah mustahil sifat Allah, yang mana dia buka doa dia tutup. Macam kita buka pintu masuk, ya, tapi dia tutup untuk majlis tersebut. Pula ada orang datanglah, budak-budak datang nak duit raya, nak beraya, tiba-tiba dia tengok, ya, pintu tutup. Kita ajak mailah datang, lepas tu kita tutup pintu. Adalah mustahil bagi Allah. Bila dia panggil supaya bertaubat, lalu dia tutup pintu taubat. Takkan sama sekali. Doa merupakan salah satu sebab dikabulkan permintaan selama telah terpenuhi dengan sempurna syarat-syarat dan telah lenyap penghalang-penghalangnya. Jika penuh syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya, maka sifat doa itu adalah mustajab. Di antara yang terpenting adalah hadirnya hati disertai pengharapan yang besar kepada Allah yang disebutkan dalam musnad satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahawa Nabi bersabda. Itu yang saya katakan tadi, bahawa syarat terpenting dalam hadis itu ialah hadirnya hati kita. Berarti kita bertaubat tu, istighfar tu fokus apa doa, apa istighfar yang kita nak istighfarkan. Maksudnya kita beristighfar bersungguh-sungguh dengan dosa yang kita lakukan. Baru, ni ya Allah ampunkanlah dosaku, ya Allah ampunkan dosaku. Lemang tinggal sikit ya, aku tak makan lagi. Ya Allah ampunkanlah dosaku, ampunkanlah dosaku. Mana maunya? Ya. Berarti kita tak serius. Kadang-kadang kita tengok orang berdoa pun kadang mata dia kan. Amin. Mata dia tengok. Okay. Itu tak serius. Itu pasal kita katakan doa sendiri-sendiri lebih afdal dan fokuskan. Begitu juga taubat. Apatah lagi jika dia membicarakan satu perkara yang lebih besar berkaitan dengan dosa-dosa besar. Maka lagi kena serius. Okey, kemudian Rasulullah bersabda, "Inna hadhihi al-qulub aw'iyatun fa ba'daha aw'a min ba'din. Fa iza sa'altumullaha fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijabah. Fa inna Allah la yastajibu li'abdin du'a min dhahril qalbil ghafil."
Hati itu ibarat wadah di mana daya tampung sebahagiannya lebih besar daripada yang lain. Okey, hati ni dia akan terima yang wadah tu bekalan. Banyak mana cara kita berdoa dan banyak mana kita berdoa. Okey. Lalu dikatakan, jika kalian memohon kepada Allah dan mohonlah dengan keyakinan bahawa Allah akan mengkabulkannya. Ini jarang kita fikirkan. Yang setengah orang dia kata aku dah doa Allah kabul, dia jadi leka pula. Ya, berarti dah kabul, apa kamu buat? Aku enjoy lah. Tak. Kita kena yakin Allah kabulkan. Tetapi keyakinan kita ini diiringi dengan takut Allah tak kabul. Takut. Berarti ada raja wal khauf. Dalam siri doa dah kita belajar, ada satu bab yang mana raja mengharapkan Allah terima taubat kita, wa khauf takut Allah tak ampunkan kita. Kena ada dalam bab tu. Okey? Okey, di antara sebab terpenting diampuni adalah jika ada seorang hamba yang berdosa, hendaklah ia tidak mengharapkan maghfirah selain dari Allah. Dia harus tahu bahawa tiada yang bisa mengampuni dosa melainkan Allah. Ini amat penting ya tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita membetulkan i'tiqad kita. Kerana di kalangan manusia ini, ya, saya pernah berada di Mekah di Madinah pada satu ketika dahulu. Ini di antara penyakit mutawif ni, utamanya mutawif yang bukan berpendidikan daripada grup-grup orang yang belajar Quran dan Sunnah. Apa berlaku? Ya, saya ni naiklah kerana ada jemaah yang mana kaum kerabat kita, dia melalui travel line, dia ajak naik juga, saya naik. Orang-orang di situ tak kenal saya lagi pada ketika tu. Lalu sampai di Masjid Nabawi tu, waktu kami pusing seluruh Madinah tu, ziarah luar, dan akhirnya masuk kawasan Masjid Nabawi. Dia kata, ibu-ibu, bapa-bapa, kita sekarang berada di dalam bumi Madinah, hampir dengan perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibacakan ayat dalam surah An-Nisa. Jika datang kepada kamu orang yang ingin bertaubat, maka kamu mohonlah taubat untuk mereka, lalu aku akan ampunkan mereka. Ibu-ibu, bapa-bapa, jika ingin bertaubat, maka pergilah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mohon kepadanya. Tuan-tuan dan puan-puan, ainun syirik. Berdoa meminta kepada Rasulullah yang telah wafat. Tak boleh, orang yang telah mati tidak boleh. Bayangkan dah buat kerja umrah, diajarkan benda-benda syirik. Tak boleh. Itu di waktu Rasulullah hidup. Adapun Rasulullah wafat. Kerana apa? Para sahabat tidak pernah meminta doa kepada Rasulullah setelah dia wafat. Na'udzubillah min dzalik. Nampak tak? Oleh kerana itu dalam buku ini mengisyaratkan kepada kita meminta kepada Allah dengan cara yang betul. Yakni kita sendiri munajat. Bila kita munajat dengan cara yang betul, itulah doa istighfar yang mustajab. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hamba yang berusaha menjadikan dirinya yang terbaik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sampai di sini, yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap daripada saya sendiri, dan selamat Hari Raya Aidil Fitri, dan mudah-mudahan Allah terima amalan kita, ibadat kita di bulan Ramadan yang lepas. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.